Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi dalam video ini saya telah menunjukkan bagaimana kita boleh append row untuk kita tulis satu values ataupun berapa banyak values ke dalam satu spreadsheet. So untuk video ini saya akan tunjukkan bagaimana kita boleh menulis pada sheet tapi dengan menggunakan fungsi lain. Okay. So saya akan buat satu lagi fungsi baru, fungsi lain. Fungsi kedua contohnya macam biasa saya akan letakkan kurungan, lepas tu double bracket, curly bracket. So dalam curly bracket ni saya akan letakkan saya punya fungsi ataupun apa program yang saya nak jalankan. So first saya akan ambil dari spreadsheet, get active spreadsheet di sini. So kali ini saya tak nak tulis di dalam sheet ini, saya nak tulis dalam sheet yang baru. So contohnya ini adalah contoh untuk set value. Contoh sajalah, saya letakkan contoh saja untuk memudahkan tanpa saya. So daripada ini, so apa yang kita boleh buat adalah saya letakkan dahulu sebagai active spreadsheet di situ. So daripada active spreadsheet saya boleh ambil write set values dulu lagi. Kita kena ambil dahulu get sheet by name. So get sheet by name ni saya akan ambil sheet name ni lah, get contoh di situ. So sheet name tu dia kena dalam bentuk string lah, sebab kita gunakan penutup tu, penutupkan pembuka tu, single quote is tu. So ini adalah dia punya sheet. So dekat sheet saya boleh dapatkan dahulu sheet, dekat sheet saya akan dapatkan get dia punya range dahulu lah. So contoh range yang saya nak gunakan adalah range yang pertama dahulu. So contoh saya nak tulis dekat A1, so saya boleh tulis dia sebagai get range A1 di situlah. So ni dia adalah range, dia akan dapat satu range di situ. So apa yang saya nak buat kalau saya letakkan range, bila saya dah letakkan range di situ, saya boleh buat satu lagi method namakan set values. Set value dahulu lah. Untuk set value saya nak letakkan sebagai, di situ saya letakkan sebagai nama. Okay. So apa yang akan berlaku kalau saya gunakan fungsi kedua, saya save dahulu. Kita save dahulu lah. So kita jalankan fungsi kedua ini. So saya run. So, bila saya run, apa yang akan berlaku adalah dekat A1 ni nanti dia dah tulis nama di situ. Okay. So kalau saya tulis nama saya di situ. So kalau saya run, so apa yang kita akan boleh tengok di situ, maksudnya daripada nama tadi dia akan bertukar menjadi nama saya di situ lah. So itu adalah untuk set value. Set value ni adalah untuk kalau dia mempunyai satu value saja, tapi macam mana kalau kita nak buat contoh, kita nak A, B, C, D contoh. Okay, menggunakan AppScript. So apa yang saya boleh buat di situ adalah saya gunakan range yang sama juga, cuma kali ni saya gunakan range itu, saya ambil dahulu range yang saya nak di situ lah. Okay. Jadi sebagai contoh saya akan dapat range dia, maksudnya mula daripada 1. So range ni selain daripada kita gunakan A1 notation, itu dari A1 notation, kita boleh juga gunakan dia punya number of row di situ. Contoh saya mulakan daripada 1, row pertama, kolom pertama, saya ambil sebanyak 2 row di situ, dan juga 2 row di situ, dan juga sebanyak 2 kolom juga lah, 2 kolom di situ. Maksudnya saya dapatkan kolom 1, row 1, 2 dan kolom AB. Okay. Saya dapat span kedua kolom tersebut lah. So bila kita buat ini, so kita boleh buat range dan kita boleh buat set
values. Okay, kalau set values ini biasanya dia adalah di dalam bentuk two dimensional array of values. Jadi maksudnya dia kena buat dalam bentuk array of array lah maksudnya. Dia kena buat dalam bentuk array of array. So array of array ni maksudnya dalam array tu dia ada array yang lain. So sebagai contoh kalau kita buat so maksudnya saya akan set value tu dahulu. So kita tengok dahulu apa benda yang kita nak letak nanti. So kita namakan data yang kita akan letak tu sebagai array. So let array tu dia akan sama dengan array of array ni, let array of array. Maksudnya dalam satu array tu dia ada array yang lain. Sebab itulah dia menjadi dua dimensional lah dia punya ni. So apa yang kita boleh buat adalah kita akan bukakan dengan bracket. So kalau kita ada array biasa, kita ada contohnya kita ada A, lepas tu kita ada B, senang aja. Tapi kalau kita ada array of array, instead of ada A, B ni, maksudnya mungkin kita akan ada dekat A ni, instead of A, kita adakan ada satu array. Okay. So array tu mungkin A, lepas tu lah. So ini kita boleh anggap dia sebagai satu row lah sebenarnya ataupun satu baris. Lepas tu baris yang kedua pun sama juga. Baris yang kedua, kita boleh tulis dia sebagai ini baris kedua. Baris kedua kita boleh tulis dia sebagai C. Kemudian D. Okay, so cara kita baca ni maksudnya ini adalah dia punya baris. Okay. Dan ini satu maksudnya dia ada dua baris. Dan maksudnya setiap baris tu dia akan ada dua kolom. Okay. Baris yang pertama, baris pertama kita ada A dan B. Manakala baris kedua ada C dan di situ. Okay, so betul kalau biasanya kalau programmer dia akan tulis ni, biasanya dia akan tulis macam ni lah. Dia akan tulis macam ni supaya lebih senang untuk dia baca lah sebenarnya. So tapi array of array tu macam tu lah, maksudnya dia punya array tu dia di dalam array tu. Okay. So daripada array of array ni baru kita boleh buat dia punya set values tu lah tadi. So kita ambil daripada range to set values. So dalam set of values ni kita kena letakkan array of arrays. Okay, so kita tulis, kita akan run kita punya fungsi kedua ini. So kita tengok apa yang berlaku. So kita dapat A, B, C. So apa yang berlaku kalau saya letakkan satu lagi contoh E, ni baris yang ketiga lah artinya, lepas tu F. So kalau saya run, kita tengok apa yang akan berlaku nanti. So kita akan ada error lah di sini sebab number of rows in the data does not match the number of rows in the range. So the data has 3 but range has 2. Jadi maksudnya kalau kita tengok range kita kat atas ni, kita ada 2 sahaja dia punya rows. Sebab kita tengok sini kan number of rows tu 2 tadi kat sini. Tapi kalau data kita sebenarnya kita ada 3. So kita boleh fix ini dengan kita letakkan, contohnya kalau kita letakkan 3 lah di situ. So kita boleh run. So kalau kita run kali ni, kalau dia akan menghasilkan sesuatu lah di situ. A, B, C, D, E, F. Okay. Tapi apa kalau lah saya tak nak mengubah ini secara tidak automatik di situ, secara hard coded. So dia ada cara lain untuk kita buat range tersebut. Maksudnya kita kena tahu berapa banyak kita punya row di situ. So untuk itu, untuk get range ini, maksudnya kita boleh gunakan satu fungsi yang
berkaitan dengan array of array inilah. Baik. So, ini adalah sedikit maklumatlah tentang array of array. Dalam array of array ni, maksudnya kita boleh dapatkan maklumat tentang array of array tersebut. So, contohlah, contoh. Ini saya off dulu. So, kalau saya buat ni, logger dot log array of array. So, apa yang kita boleh dapat adalah kita akan dapat A, B, C, E, F. Iaitu yang kita dah tulis tadi lah. Lepas itu, contoh kalau kita buat satu benda iaitu dinamakan sebagai length. Di situ, length ni dia akan mendapatkan berapa panjang array. Okay. So, kalau kita run, so dekat situ kita dapat 3, which is sama dengan nombor ni lah. So, kalau kita buat contoh, jadi maksudnya length itu dia akan kalau benda tu array of array, kalau dia length sahaja, maksudnya dia akan dapat dia akan dapatkan berapa banyak baris yang terdapat dalam satu array of array tersebut. So sebab kita fikir array of array sekarang ni adalah dia adalah 2-dimensional array. So kita akan boleh dapat, so saya akan let bilangan baris dia akan sama dengan array of array dot length di situ. So kalau saya letak di situ, bilangan baris tu akan diberikan oleh array of array dot length. So kalau saya confirm semula, so kalau dia ada 4 array dalam tu, maksudnya dia akan ada 4 lah, tapi ni ada 3 array saja, array AB, array CD, array EF. So kita ada 3 sajalah. Itulah kalau saya tambah lagi G to H contohnya. So kalau saya run lagi di sini, maksudnya array of array dot length saya tu dia akan menghasilkan 4 lah. 4 tu masuk dia punya baris. So macam mana kalau kita nak dapatkan kolom bagi array of array? So ini array of array yang special sikit sebab dia punya bilangan kita tengok So contoh. Apa yang akan berlaku kalau saya letakkan so untuk kita dapatkan bilangan kolom, so kita cuba perlu ambil salah satu sajalah. Salah satu benda yang ada dekat dalam array of array ni. So apa yang kita boleh buat adalah kita boleh letakkan kat situ kita boleh letakkan, kita ambil yang pertama. So cara kita ambil array of array, kita ambil elemen pertama, kita akan gunakan angle bracket. Contohnya kita gunakan kosong. Okay. Kenapa kosong? Sebab dalam sains komputer dia punya positionnya adalah dalam nombor indeks. Maksud nombor indeks ni maksudnya nombor indeks sifar ataupun dia bermula dari sifar. Maksudnya kiraan pertama dia bermula daripada sifar. Okay. So kalau kita cakap AB ni dia adalah kedudukan dia kosong, CD tu adalah kedudukan dia 1, dan EF tu kedudukan dia 2, dan GH tu kedudukan dia adalah 3. Okay. Baik. So kalau contoh saya array of array kosong, maksudnya kita akan dapat AB kat situ. Okay. Kalau saya letakkan 1, dan contoh kalau saya buat 3, jadi maksudnya saya akan dapat, kalau saya run lah, maksudnya saya akan dapat GH lah, should be di situ lah. So saya akan dapat GH di situ. Baik. So apa kepentingan ini? Maksudnya contohlah kalau saya nak tahu dia punya number of column, bilangan kolom dia, maksudnya saya cuma perlu tahu untuk elemen, mana-mana elemen lah sebenarnya, mana-mana elemen
berapa bilangan elemen di dalam array tersebut. So kalau contoh AB ni kita ada dua lah, CD pun ada dua. So maksudnya kalau saya dapatkan dia punya bilangan list yang terdapat dalam array tersebut, jadi maksudnya kita boleh tahulah berapa bilangan kolom yang ada. So maksudnya bilangan kolom dia akan sama dengan bilangan kolom yang bilangan laju. So maksudnya array of array, saya ambil dahulu elemen yang pertama sebagai contoh saja. Boleh ambil mana-mana lah, tapi kosong itu paling selamat lah. Maksudnya elemen yang pertama, dan saya ambil dia punya length. So kalau saya letakkan bilangan laju ini ke dalam blocker saya, so apa yang saya boleh dapat adalah kanan. So bilangan laju yang saya akan ambil adalah samaan dengan 2. So kita boleh nampak di sinilah nombor dia. So bilangan laju ni saya boleh letakkan dekat range ke atas ini nanti. Dan kemudian array of dot length ni maksudnya dia akan sama dengan bilangan baris ni. Baik. So instead of saya dapatkan terus dia punya range dekat atas ini, so apa yang saya boleh buat, so kita akan gantikan nombor 3 dan 2 ni, saya akan copy daripada atas ni lah. So saya akan letakkan dia dekat bawah. So range itu saya tak akan dapatkan dahulu lah. Saya akan dapatkan dia. Kenapa range tu kena dekat bawah? Sebab kita akan dapat range dia selepas kita tahu berapa size kita punya array. Okay. So sekarang ni kita akan tengok lah. So maksudnya kalau get range tadi, saya akan start daripada 1 juga. Kolom dia pun start daripada yang pertama juga. Number of rows, number of rows yang kita nak adalah bilangan rows yang ada dalam array of array kita lah. Itu diberi oleh bilangan baris. Dan number of columns akan diberi oleh bilangan laju yang kita dah buat dekat sini tadi lah. So maksudnya dekat sini saya tak perlu ubah lagi lah. Saya punya range tu secara tidak automatik, secara hard coded tadi. Maksudnya kita boleh tengok daripada array itu saja. So kalau array of array itu perlukan 4 baris, so kita boleh dapat bilangan baris tadi lah. So kita boleh letak terus dia punya range dekat sini. Dan kemudian kita boleh letakkan dot set values. So set values ni saya akan letakkan saya punya array of array itu tadi lah. Baik, so sekarang ni bila saya dah buat ni, so bila saya run, should be no problem kat situ. So dia tak ada problem kat situ. Dan kita dah dapat lah kita punya value dekat sini. So dengan ini kita tak perlu ubah lagi lah kita punya range tersebut. Kita cuma perlu ubah kita punya array. Contohnya kalau saya ada array yang seterusnya, baris yang seterusnya, contoh I lepas tu J, dan of course ini adalah dekat index yang keempat sebenarnya. So dia akan dapatkan teruslah berapa dia punya range kita tadi. Tak perlu kita ubah lagi lah dia punya range. Okay. So kalau saya run macam biasa, sama juga. So saya akan terus dapat, dia akan terus update secara automatik. So tak perlulah saya fikir lagi berapa banyak bilangan baris, bilangan row, number of rows, number of column. So dengan menggunakan variable ini tadi, dengan menggunakan method dalam sebuah array, so saya boleh terus dapatkan berapa range yang diperlukan. Okay, saya rasa itu sahaja yang saya nak explain dalam video ini. Sekian, terima kasih.